Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Yang dimuliakan tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat, sidang pendengar rumah ngaji serampai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada tengah hari ini dan insya-Allah kita masih lagi merujuk kepada ayat ke-7 hingga ke-9 daripada surah As-Sajdah, dan saya menggunakan kitab Dr. Wabah Zuhaili Tafsir Al-Munir sebagai rujukan, dan kita cuba untuk kita mengambil, untuk kita ekstrak beberapa pengajaran daripada ayat ke-7 dan ke-9 yang berkisar daripada perihal kejadian manusia ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan, ayat ke-7 hingga ke-9 ini uh, di mana Allah SWT menyebutkan tentang wabada'a khalqal insani min tin, di mana Allah SWT menciptakan kejadian manusia ini berasal daripada tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah menjadikan keturunan Nabi Adam alaihissalam itu daripada cecair, iaitu pati ataupun benih yang datang daripada pasangan lelaki dan wanita. Tuan-tuan puan yang rahmati Allah sekalian, apabila Allah SWT menciptakan Nabi Adam AS daripada tin, dan kalau tuan-tuan puan biasa membaca Al-Quran, tuan-tuan puan akan berjumpa dengan kepelbagaian istilah yang di mana Allah SWT merujuk kepada penciptaan Nabi Adam AS ini. Antara istilah yang digunakan oleh Allah SWT dalam menerangkan perihal kejadian Nabi Adam ini adalah antaranya surah Ali Imran, surah ketiga ayat ke-59, di mana Allah menyebut inna masala Isa inna Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perbandingan kejadian Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah ialah sama seperti kejadian Nabi Adam alaihissalam, di mana Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, lalu berfirman, jadilah engkau, maka jadilah ia. Dan di sini Allah SWT meletakkan istilah turabin, dan di dalam surah-surah yang lain tuan-tuan puan akan bertemu dengan perkataan sulalah ataupun hamain masnun dan sebagainya. Ada beberapa istilah yang digunakan. Kalau saya boleh bawa tuan-tuan puan kepada beberapa istilah yang pelbagai ini, yang mana kita boleh melihat pentafsiran para ulama, antaranya adalah Syekh Sya'rawi dan juga ulama-ulama yang lain, apabila menyebut tentang turab contohnya, seperti mana di dalam surah Ali Imran, maka turab itu merujuk kepada tanah yang raw material, tanah yang berbentuk biasa, dalam keadaan yang biasa. Kemudian tanah yang biasa ini dicampur dengan air, maka jadilah dia satu bentuk yang kita panggil, kita boleh kata dia sebagai tanah liat ataupun tanah yang boleh dibentuk, yang boleh kita shape dia, yang dipanggil sebagai tin. Jadi istilah yang tadi adalah turab, istilah yang ini adalah tin. Kemudian tanah yang bercampur air ini yang boleh dibentuk, yang boleh diletakkan, boleh dibentukkan secara bulat dan dibentukkan secara bujur, secara bersegi dan sebagainya. Maka apabila dibentuk, dia akan bertukar warna, lama-lama dia akan bertukar warnanya menjadi kehitaman dan kering. Yang inilah yang dipanggil sebagai hamain masnun, yang kalau kita boleh merujuk kepada proses pembuatan tembikar, kita boleh melihat secara umumnya macam mana tanah yang kering dicampur air, dibentuk dan kemudian kering dan menjadi satu bentuk yang baru, sepertilah tembikar bekas makanan, minuman dan sebagainya. Dan selepas itulah barulah Allah SWT meniupkan roh ke dalam Nabi Adam AS. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, baik dari satu segi, dari segi saintifik dan dari segi proses penciptaan manusia daripada tanah, itu saya kira dia adalah satu topik yang tersendiri dan kita boleh juga menguraikan di situ. Namun apa yang saya nak bawa pada hari ini adalah tuan-tuan dan puan,
kita melihat daripada 3 stage penciptaan manusia. Yang pertama adalah stage di mana manusia belum diciptakan, di mana Allah SWT telah pun menciptakan jin, para jin dan malaikat. Malaikat yang dijadikan daripada cahaya dan jin dijadikan daripada api. Dan apabila Allah SWT menciptakan manusia, maka Allah SWT telah menambahkan satu lagi kepelbagaian. Kalau dalam kita menghuraikan tentang alam ini, kita gunakan istilah yang biasa kita dengar, biodiversity. Di alam ini ada pelbagai kehidupan-kehidupan yang pelbagai dan juga benda-benda bukan hidup yang sama-sama kita berada di atas muka bumi ini. Jadi apabila Allah SWT menciptakan manusia, di situ saja Allah telah menciptakan satu bentuk diversity, kepelbagaian dalam penciptaan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada jin, ada malaikat dan ada manusia. Dan itu adalah dari satu sudut, dan itu pun telah pun menciptakan satu konflik. Dan kita tahu tuan-tuan dan puan, di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah Al-Kahf, banyak menceritakan tentang bagaimana Iblis refuse untuk sujud kepada manusia apabila Allah SWT menciptakan Nabi Adam AS. Allah SWT memerintahkan agar semuanya sujud dalam makna kata bukan sujud yang sujud ta'abud atau sujud pun menyembah, ia lebih kepada sujud penghormatan. Dan ada perbahasan ulama di situ, tuan-tuan dan puan boleh merujuk kepada pendetailan dalam perbahasan tersebut dalam bentuk sujud yang macam mana. Namun yang saya nak sampaikan pada tengah hari ini adalah dari situ sahaja Allah telah menciptakan diversity dan terus sahaja immediately berlaku konflik. Berlaku konflik di mana Iblis refuse untuk sujud kepada Nabi Adam AS, dan kita pun tahu natijah daripada dispute itu, konflik itu, maka berlakulah peristiwa pokok khuldi dan Nabi Adam turun ke dunia dan sebagainya. Dan itulah dia penciptaan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, maka konflik dan dispute itu akan sentiasa ada. Dan kemudian apabila kita pergi kepada satu level yang lain, iaitulah seperti mana yang dirujuk dalam ayat ke-8 surah Sajadah ini, summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, di mana Allah SWT menciptakan daripada keturunan Nabi Adam ini anak-anak keturunan yang kita panggil sebagai Bani Adam. Sebagai Bani Adam, keturunan Nabi Adam AS, iaitulah kita semua. Daripada zaman dahulu, generasi yang pertama, iaitulah anak-anak Nabi Adam dan Hawa AS, dan seterusnya berkembang kepada menjadi umat-umat Nabi yang selepasnya, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan sampailah Nabi Muhammad, dan sampailah kepada kita semua. Dan tuan-tuan puan boleh bayangkan dari situ, daripada satu asas yang sama, tanah, Allah SWT menciptakan Nabi Adam AS. Dan daripada tanah, daripada Nabi Adam dan Hawa itu, daripada parti keduanya, Allah SWT menciptakan keturunan manusia. Dan tetap memelihara asas yang asal ataupun core, bahan mentah yang asal, iaitulah tanah itu sendiri. Dan saya telah sampaikan dalam sesi yang lepas bagaimana kita punya asal kita yang utama, core kepada kita punya penciptaan adalah tanah, dan kita perlu menjadi seorang yang sentiasa berjejak kaki di atas muka bumi. Pada hari ini yang saya nak bawakan adalah bagaimana Allah SWT menciptakan diversity daripada penciptaan manusia itu sendiri. Pada penciptaan Nabi Adam AS itu sendiri telah pun mencipta konflik dan juga diversity, dan bagaimana natijah daripada berlakunya konflik dan diversity itu. Dan kemudian apabila Allah SWT menciptakan keturunan-keturunan Nabi Adam ni, kita panggil sebagai Bani Adam, keturunan manusia yang mempunyai pelbagai bentuk, warna dan bertebaran ke serata muka bumi, dan itu adalah yang kita boleh merujuk kepadanya sebagai satu bentuk diversity level yang seterusnya. Tadi adalah diversity dari sudut penciptaan makhluk, ada jin, ada malaikat, ada manusia. Dan di dalam kategori manusia ni sendiri, Allah SWT menciptakan lagi pembahagian diversity yang pelbagai. Dan kita tahu bila ada diversity, maka akan berlakunya konflik
Tapi semua ini adalah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena selalu merujuk. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jin, malaikat, manusia? Di situ pun telah berlaku konflik. Kita boleh merujuk dalam surah Al-Baqarah. Malaikat pun question dalam makna kata bukanlah question tu mempertikaikan, tapi question tu lebih kata nak mendapatkan clarification. Kenapa Allah SWT menciptakan manusia yang menumpahkan darah dan melakukan kerosakan. Ya, di situ sahaja telah berlaku konflik, tapi semuanya di dalam perancangan dan pengetahuan Allah SWT yang maha tinggi, yang kita boleh melihat kepada tafsir para ulama berkenaan tentang ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah dan sebagainya. Namun hakikatnya semua adalah pengetahuan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian bila kita pergi lagi kepada satu lagi level di bawah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan pula diversity di kalangan manusia keturunan Bani Adam. Dan bila ada diversity, maka berlakulah juga konflik dan zaman berzaman, dan itulah dia kerosakan yang para malaikat telah pun menjangkakan, telah foresee bahawa akan berlakunya kerosakan di muka bumi atas faktor manusia itu, nature manusia yang sebegitu. Namun itulah dia perancangan Allah SWT, dan Allah SWT maha mengetahui tentang apa yang Allah SWT menciptakan. Memang Allah SWT sengaja menciptakan diversity yang sebegitu, dan kita hendaklah pula bertindak atas kapasiti kita, macam mana kita nak menghargai diversity yang ada, macam mana kita nak menghargai kelainan yang ada di antara kita dengan ahli keluarga kita, dengan kawan-kawan kita yang Muslim, yang bukan Muslim, yang senegara dengan kita, yang berbeza kenegaraan dengan kita dan sebagainya. Dan bagaimana juga kita nak menyelesaikan konflik yang sentiasa berlaku akibat daripada perbezaan. Kita datangkan balik ke dalam skop yang kecil, kalangan diri kita sendiri, ahli keluarga sendiri. Memang ada di kalangan ahli keluarga sendiri pun ada diversity. Dari segi minat kita, dari segi kecenderungan kita, education background kita. Mungkin ada antara adik-beradik kita pun belajar pengajian pun lain-lain. Ada yang kelas sains, ada yang kelas sastra, ada yang ambil aliran agama, ada yang ambil aliran kejuruteraan, aliran kedoktoran dan sebagainya. Maka macam mana kita menguruskan diversity ini, dan memang itulah dia nature di mana Allah SWT telah pun menciptakan kita, dan kita perlu menguruskan diversity ini, menguruskan konflik yang sentiasa akan timbul dari sehari-sehari dalam unit yang paling kecil, iaitu unit kita sesama ahli keluarga kita. Jadi sama-samalah tuan-tuan perempuan kita mengambil pengajaran daripada penciptaan kejadian manusia ini, dan insya-Allah kita akan sambung lagi dengan pengajaran-pengajaran lain yang insya-Allah kita boleh ambil daripada ayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita tuan-tuan perempuan. Saya memohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.